Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Kita selalu menceritakan blood pressure nak diturunkan, gula nak diturunkan dan sebagainya. Tapi malam ni kita cerita kalau dah turun, kadang-kadang dia naik balik, lepas tu dia turun balik. Jadi dia macam yoyo. Faham yoyo tak? Naik turun, naik turun. Jadi kita tak tahu yang mana yang betul, yang mana yang salah. Memang kita suka benda elok, tetapi kita lebih berhati, lebih memberi perhatian kepada benda yang tak elok. Jadi benda yang tak elok malam ni kita cuba benteraskan, sama ada dia betul-betul tak elok ataupun betul-betul orang kata apa, cuma psikologi ataupun cuma sementara waktu. Sebab benda ni amat mustahak you faham. Kalau terlalu swingnya berbeza, dia punya perbezaan tu terlalu jauh dan dia punya naik dan turunnya tu agak terlalu mendadak, ini merupakan satu bahaya kepada masa depan kita, ataupun ada risiko yang tinggi untuk mendapat stroke, untuk mendapat heart problem, dan yang paling kita tak mau dengar, yang you tak perasan ialah siapa tahu penyakit apa? Cepat. Satu, saya kata stroke kat kepala, brain. Dua, jantung, heart attack dan sebagainya. Satu lagi cepat, you boleh teka, ada satu dua je lagi yang you boleh. Okey, jawapannya ialah buah pinggang boleh gagal. Kidney failure is one of the most frightening blood pressure punya side effect yang ramai orang tak ambil pot ni. Okey, alright. So malam ni boleh kita bersedia bagi mereka yang sudi join saya untuk nak menjadi DND warrior, nak jadi pahlawan. DND ni kena rajin belajar sebab ilmu dia adalah merupakan power dia. Kalau tak ada ilmu, tak ada power lah. Betul? Okay, saya sendiri pun masih belajar. So please ambil buku nota you. Kalau belum start, boleh mula malam ni juga. Sebab saya nak bagi blood pressure dahulu. Sebagai dasar, semua dah tahu apa itu blood pressure. Faham tak apa dia blood pressure? Itulah yang picit-picit tu, yang tekan-tekan tu, yang ada automatik sekarang semua. Betul, yang tu dah dibaca. Tapi saya tanya, kau faham tak apa maksud angka di atas, angka di bawah? Macam darah tinggi juga, ada yang naik, ada yang turun. Okeylah, kita cepat cerita. Senang je. Systolic, jantung kita berdebar atau berdegup setiap kali dia contract ataupun dia menguncup, dia tekan darah keluar kat aorta tu. Jadi kita akan ambil blood pressure kat bahagian lengan ni kan, betul tak? Okey, kanan kiri tak apa, tetapi bila kita ambil elok-elok, make sure pastikan cuff dia tu yang sesuai untuk you punya saiz tangan you. Kalau lengan you jenis yang besar, cari yang besar. Kalau yang kecil, cari yang kecil. Faham? Itu pun memainkan peranan. Nanti salah-salah baca pula result you. Itu satu. Nombor dua, you tak perlu sakit, ataupun tak harusnya sakit. Okey, you akan rasa ketat je, tapi jangan sampai sakit. Kalau sakit tu ada yang tak betul tentang you punya blood pressure equipment tu. Okey, so tak kenalah gadget you tu, kena tukar ambil yang lain yang sesuai. Okey, itu satu. Bila dia dah picit-picit tu, nanti bila darah tu masuk ke dalam brachial artery, kat sini nama brachial artery, selalunya kat sini ni, okey, atau kat sebelah sini, tak apa, dia akan melalui dalam pembuluh darah tu. Jadi dia akan memberi kesan kepada lapisan pembuluh darah tu daripada dalam keluar. Jadi bila dia menguncup, bila jantung tu constrict ataupun panggil satu degup tu, bila dia berdegup macam tu, dia keluar atau ke sana dia keluar, maka yang ni akan menempuh you punya cuff, you punya padding tu kan. Jadi kat situ dia boleh measure, dia boleh satu ukuran. Itu dipanggil systolic blood pressure. Bila antara satu degupan dengan satu degupan ada masa kosong. Okey, walaupun kadang-kadang dalam masa satu saat saja, tapi cukup untuk dia berehat, tak sampai setengah saat tu. Jadi yang paling orang kata apa, rehat, ataupun yang paling rehat pula, yang paling rendah dia punya blood pressure kat situ, dia akan measure lagi sekali. Ada juga tekanan, dia tak kosong. Kalau kosong, habislah pembuluh darah tu collapse terus, tak ada langsung tekanan. Dalam keadaan dia relax pun, tadi kan systolic, sekarang diastolic. Tapi diastolic pun dia tak berhenti habis kat situ, dia kat sini je, lepas tu dia systolic balik, diastolic, systolic, diastolic, systolic, dalam pembuluh darah kat sini. Faham? Jadi yang rendah sekalipun tadi, dia ada ukuran yang dipanggil diastolic. Okey, dah faham akak semua? So kadang-kadang kita bagi contoh, atas tu 120,
Sistolik bawah tu dia tengok-tengok, dia ukur-ukur, nanti bila you dah buka semua tu, dia ada lagi dia punya ingatan tu, dia tulis katakan kat situ 80. So sistolik 120, bawahnya 80. Cun tak cun? Okey, yang ni basic tau. Kalau nak jadi coach, wellness coach, nak jadi orang kata apa, penasihat kesihatan pun kenalah tahu basic figure ni. So 120/80 dan ke bawah diiktiraf zaman sekarang ni normal. Okey, jangan bawah pada 90, bawah 60. Itu terlalu rendah pula. 90, bawah 60 selalu diiktiraf sebagai low, on the low side. Belum lagi perlu panik ke apa-apa, tapi dah mula rendah. Okey, dan kalau bawah pada tu selalu dah mula rasa ringan kepala lah, nak pingsan-pingsan juga. Sebab apa? Tak cukup oksigen tekanan, terutama sekali untuk lelaki lah. Baik, yang penting sekali high blood pressure bila dia naik, sekarang ni lebih kurang 2017 dah diturunkan lagi taraf ataupun dia panggil apa, level, okey, paras blood pressure. Dulu 140 bawah 90 dikira, kalau you tempuh 140 bawah 90, itu you dah diiktiraf sebagai high blood pressure. Bawah pada tu diiktiraf sebagai pre high blood pressure, sebelum blood pressure. Okey, dah tinggi lah. Tapi sekarang dia bagi dua lagi kat situ. Dengar ni, kalau 130 bawah katakan 80, okey, 130 bawah 80 atau 130 bawahnya 90 tu, dia masih lagi orang kata apa, kalau dulu normal lah. Tapi sekarang 130 bawah 80 dah diiktiraf. Kalau naik atas je pada 130/80, dia dah dikira stage 1 high blood pressure. Dahsyat tak dahsyat? Dia dah mula tekan you punya figure tu jadi rendah lagi, pun dah dikira high blood pressure. Itu yang dikira oleh zaman-zaman 3-4 tahun lepas. Tapi lebih kurang 2018, lebih kurang 2 tahun 3 tahun, sama lebih kurang lah, waktu tu ada lagi satu lagi kajian yang mengatakan you masih boleh pegang kepada 140 bawah 90 baru diiktiraf sebagai high blood pressure. Faham tak? Faham? So untuk tujuan saya dan anda malam ni, kalau saya kata high blood pressure ialah atas daripada 140 bawah 90. Itu pun saya tak nak you terus makan ubat. Sebab apa? Ada peringkat sampai 150/100 pun, kalau you dah sedar diri, dah ambil blood pressure, tengok-tengok 150 bawah 100, walaupun kalau doktor biasa mungkin dah bagi ubat, tapi saya minta you tukar dulu you punya gaya hidup, cara makan, dan saya akan bagi beberapa perkara yang you kena buat secepat mungkin, supaya malam tu saya dah ceritakan makan apa, potasium, magnesium, semua tu nanti malam saya ingatkan balik, maka dia boleh turun. Kalau turun balik daripada 150 ke 140, walaupun dia masih lagi, kalau biasa-biasa diiktiraf sebagai blood pressure yang tinggi, tapi tak perlu risau. Bawah pun turun daripada katakan 100 turun ke 90. Berarti you dah ada peluang untuk reverse, untuk go stand. Lepas pada tu ambil sebulan 2 lagi, dia akan turun terus lah, kan? Kalau betul-betul you jaga diri. Baik, malam ni semua dah faham. Isunya ialah, isu mula-mula you ambil dah turun ke 100, katakan 30 pun. Kalau you betul-betul disiplin, 130 ke 80. Daripada 160 ke bawahnya 95, you dah turun sampai macam tu. Maksudnya dah masuk dalam julat yang normal. Bagi saya normal lah, 130 bawah 80. Okey, kalau turun terus sampai ke 120 bawah 80, wow, bagi saya you alhamdulillah, sujud syukur lah. Tetapi kan tadi saya kata begitu tinggi satu ketika 160 bawah 95 ataupun 150 bawah 100, sekali lagi you check, pom, turun 110 bawah pada 90. Walaupun jarang-jarang berlaku, tapi boleh berlaku. Okey, tak adalah sampai jauh sangat. Kalau jauh sangat lagi, katakan macam ni, kalau you 150 ataupun 160 bawah 100, sekali lagi you check, katakan paginya pula, tadi yang tu ceritanya katakan belah tengah hari, besok pagi you check dia masih lagi 140 bawah 90, tinggi juga lagi. Sekali belah petang dia turun sampai 110 bawah pada katakan 90, tak 90 lagi dah. Kalau 110 tu dia selalunya bawah lebih kurang 70. Faham?
Okay, berarti jarak tu jauh sangat. Yang paling menakutkan, malam ni saya bagi satu mukadimah, ya, dengar elok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia permulaannya. Kalau yoyo ni naik turun ni, kalau sikit saja perbezaannya tak jadi masalah. Sedikit tu lebih kurang katakan antara 10 ataupun 15 mm mercury. Begini, kalau sekali cek 140, sekali lagi cek 130, itu bezanya 10. Ataupun cek lagi sekali dalam keadaan tenang tu you dapat katakan 115. Maksud saya begitu. Berarti perbezaan sekali Yoko dengan sekali lagi Yoko tu katakan bezanya antara 10-15. Yang bawah pun antara 10-15. Tu masih lagi boleh diterima. Okey. Tapi kalau perbezaannya sampai 20, 30 beza, dia punya daripada sekali you ukur tu, you kena pergi jumpa doktor cepat-cepat. Sebab ada kajian mengatakan kalau perbezaan tu terlalu mendadak, satu, nombor dua, terlalu besar jurangnya ataupun dia punya difference tu, perbezaannya tu, yang tu boleh membawa maut. Maksudnya body kita tak boleh terima dalam keadaan yang terlalu rendah, sekali dia naik terlalu tinggi. Faham? Dia boleh naik tinggi tapi dia boleh naik tidak terlalu tinggi. Faham? Okay, good. Itu satu. Ataupun turun, tak boleh turun terlalu mendadak dan terlalu jauh bezanya. Walaupun turun you ingat cantik, tapi kalau turun terlalu mendadak boleh pengsan pun, betul tak? Okay. Yang penting malam ni ialah kalau dia naik tinggi lah. Okay, so siapa yang resultnya agak naik turun sikit-sikit tu jangan terlalu bimbang. Saya kata berapa? Paling-paling 10 atau 15 perbezaannya. Dia punya milimeter mercury. Kan bacaan dia tu, faham? Lebih pada tu, you kena risau. Okay, apakah penyebab utama naik turun ni? Yang terutama sekali yang bukan terlalu jauh beza. Kalau terlalu jauh beza tu, saya kira kita kena tengok beberapa perkara lain yang terus saya nak cerita sekarang. Nombor satu, cek you punya thyroid. Ramai orang tak faham ni. Dia cuma ingat masalah gabra kan, nak jumpa doktor kan, risau, so blood pressure boleh naik, melangit kadang-kadang, betul? Kalau you emosi you tak stabil pun betul dia boleh naik. Tetapi cuba cek dulu sebelum kita buat apa-apa, nyahkan dulu atau keluarkan dulu masalah-masalah yang orang hampir terlupa. Nombor satu ialah dia panggil hyperthyroid. Masalah thyroid pun boleh menyebabkan blood pressure kita jadi berterabur. Dia mengikut keadaan thyroid kita kan, dia thermostat, dia macam pembakar, orang kata pemanas lah, sama ada dia nak panas betul atau dia nak sejuk betul, dia boleh buat cerita. Hormon thyroid ni boleh menyebabkan kita jadi haru biru, kan kadang-kadang ketar tangan, mata nak keluar atau beliau, flushing, merah, berpeluh semua tu. Inilah kriteria. So blood pressure boleh meninggi atau boleh ditingkatkan dengan hyperthyroid. So kalau you ada hyperthyroid, cek dahulu. Nombor dua, sama ada you ada anemia tak. Nombor dua, anemia. Faham? Maksudnya tak cukup darah, okey, pun boleh menyebabkan naik turunnya blood pressure kita. Ya. Okey, nombor tiga ialah jangan kita lupa pada orang diabetes. Diabetes ni memang, sebab tu saya selalu tekankan 3-4 cerita penyakit 3 serangkaian ni, sebab dia memang mengacau lah. Orang diabetes dia boleh sampaikan peringkat blood pressure pun boleh dia ganggu. Sebab tu saya kata bila you dah kena satu, you boleh kena dua. Kena diabetes ni senang nak kena blood pressure sebab dia ganggu blood pressure punya bacaan. Dan satu lagi yang terkenal ialah high cortisol. Pernah dengar saya berulang kali menceritakan dengan perkataan kortisol ni ialah disebabkan oleh stres, tidak lain tidak bukanlah disebabkan oleh stres. Dan tak guna kita menyangkal ataupun nak deny lagi, kata oh stres siapa yang tak ada. Betul, tapi siapa yang boleh kontrol lebih stres, maka dialah boleh kontrol dia punya blood pressure pun. Dan stres ni merupakan salah satu daripada pencetus. Kalau salah bulan dia akan naik begitu tinggi sekali, dan semasa tu you memang bukan ambil blood pressure pun. Jangan-jangan orang tengah duk marah kata, tolong ambil blood pressure aku sekejap, aku nak marah ni, ready.
Okey, ambil blood pressure, ready, go. Ada pernah buat macam tu? Tak kan? Bahkan you marah-marah dulu, dah nak pengsan. Bila dah pengsan, ambulans datang, barulah ambil blood pressure. Rupanya tinggi melangit. Kan dah nak kena stroke pun dah. Kan selalunya orang marah-marah, cerita P. Ramlee dulu, marah-marah, siap kau. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, please make sure that masalah kortisol ni dikendalikan dengan rapi. Kalau dah tahu badan you dah mula panas, nak marah ataupun nak melenting-lenting, belajarlah apa yang boleh kita kongsi bersama. Dulu-dulu lagi pun saya dah cuba bersama kita, ada teknik pernafasan, teknik ni bersyukur, teknik kita guna Allah terapi, terutama sekali zikir, baca Quran, solat. Dan dari sudut sains pula, dia masa kortisol ni tinggi, dia rupa-rupanya sodium akan dipertahankan, dia tak mau lepas sodium. Sodium ni garam masin lah, supaya you senang faham. Kan orang kata kalau dah tinggi jangan terlalu tinggi sangat dia punya garam kan. Ni contohnya sesuatu yang mempertahankan supaya garam tu tinggi melangit. Walaupun garam bukannya jahat sebenarnya bagi saya, untuk mempertahankan blood pressure bukan garam yang menjadi masalah, tetapi kalau terlalu tinggi memanglah sebab apa, kortisol tu meningkatkan apa dinamakan sodium, tetapi tak punca utama. Punca utama ialah apabila sodium tinggi, apa jadi dengan kortisol ni? Kortisol tu menurunkan, yang real problem ialah potasium. Bila potasium tak cukup, bukan garam tinggi, kalau potasium tak cukup, itu yang you punya result naik turun tu. Dan masa mana kita tahu potasium kita tinggi atau rendah? Ini dari sudut pemakanan, ya. Dari sudut memang kita dah terdedah kepada bahan-bahan yang menurunkan potasium. Contohnya kalau kita ambil banyak gula, kalau kita banyak makanan-makanan yang proses, ataupun kita ambil diuretik, ya, ubat kencing, lawas kencing kan doktor selalu bagi kalau ada penyakit-penyakit jantung lah, penyakit buah pinggang, ada bagi apa ubat-ubat untuk senang lawas kencing. Ubat-ubat ni pun boleh menurunkan potasium. Lagi satu, stres lah, saya dah kata tadi. So bila potasium turun, bukan masalah garam tadi, naik ke sikit sebanyak tu saya boleh terima kalau terlalu tinggi. Tapi jarang-jarang sodium menjadi masalah, garam, tetapi potasium. So salah satu penyebab utama yang yo-yo, lain daripada thyroid, lain daripada anemia, lain daripada diabetes, ialah masalah potasium terlalu rendah. Selain daripada blood pressure menjadi jatuh juga rendah, tetapi kalau terlalu rendah potasium, dia reverse balik, dia naik tinggi, you tak sedar. Padahal bukan selalu pun, sesekali dia naik, itu yang boleh kena stroke. Sebab stroke dia macam time bomb. Kalau dia ada high blood pressure, tunggu masa je bila dia nak strike. Cakap saya pun risau, sebab peringkat umur macam saya, atas pada umur 60, dengan semua atas pada 60, kita akan melalui proses yang potasium kita akan jadi rendah dan blood pressure kita akan jadi tinggi. So bagi tahu pada semua rakyat you, maksudnya keluarga you, kalaupun belum umur 60, berhati-hati dengan pemakanan. Sebab apa juga lagi sekali, bila potasium tu rendah, dia punya nitric oxide pun tak boleh dirembeskan. Tahu tak apa dia nitric oxide? Nitric oxide adalah satu bahan gas yang dikeluarkan oleh pembuluh darah kita untuk relax. Bila dia relax, jadi blood pressure tu tidak tinggi lah, sebab tak ada tekanan yang kuat sangat, sebab dia relax. Tapi kalau tak cukup nitric oxide, tak keluar nitric oxide, dia akan menguncup. Jadi blood pressure kita nak lawan pembuluh darah yang menguncup, dia terpaksa tinggi blood pressure. Faham? Sebab tu dah low potassium, low nitric oxide, maka jadi low lah, jadi high lah you punya blood pressure. Okey, makanan yang selalu kita recommend balik untuk tingkatkan balik nitric oxide ataupun potasium ni, macam hari itulah saya dah ceritakan, seperti beetroot, dark green, garlic, kacang-kacang yang sehat, ya, avocado. Nanti ujung-ujung saya bagi lagi sekali supaya you tak lupa. Kalau bagi tahu sekarang, takut nanti banyak lagi you nak kena ingat. Okey, itu sebahagian daripada penyebab utama. Penyebab seterusnya ialah kita tak mau tidur tengah hari, ataupun kita tak percaya kepada sunnah Rasulullah SAW tu. Ini
Tak kira you kat office ke ataupun you kat rumah ke, belajar ambil 15-20 minit. Takkan tak boleh, sebab you berhak kepada 1 jam at least kan tengah hari, walaupun you bekerja. Tak kira lah sebelum Zuhur ke lepas Zuhur, tak usah gaduh. Kadang-kadang kita ni suka bergaduh benda-benda yang remeh-temeh ni. I dah kata kat you, asalkan tengah hari dah dibuat kajian, nap, power nap, tidur ataupun kalau tak terlena pun tak apa, asalkan tak diganggu sesiapa, tak pegang buku, tak pegang handphone, tak tengok komputer langsung, laptop you tolak ke tepi, you duduk diam-diam, tutup everything, kalau boleh silent, kalau boleh gelapkan sikit lagi cun. Masa Rasulullah SAW dah sunnah tidur tengah hari tu pada kita, kalau ikut dia punya contoh tu, rupanya memanglah Rasulullah tak cerita tentang systolic diastolic, betul tak? Tak acik lah kalau macam tu, you nak tunggu baru nak percaya. Zaman sekarang dah confirm ni, saya cerita kat you, dah confirm, dah ada kajian mengatakan siapa yang tidur tengah hari ambil power nap yang 15 hingga 20 minit ataupun setengah jam pun tak apa. Kalau kita yang pencen-pencen ni, kalau nak terlepas sampai 50 minit pun tak apa, okey, janganlah sampai 2 jam. Itu dia panggil tidur. Yang ni dia panggil apa? Kalullah, ataupun setengah orang kata kalillah. Tapi tak apa, nama pun jangan bergaduh. Okey, itu bahasa Arab. Bahasa kita ialah tidur tengah hari sebelum atau selepas Zuhur. Ikut. Salah satu penyebab pertama ialah bagi mereka yang yo-yo ni, kita tak amalkan tidur tengah hari. Cuba tengok, ni jalan-jalan yang saya ingin share dengan you yang dah membolehkan blood pressure tu stable balik. Setengah orang tak boleh dengan nurse, tak boleh dengan doktor, tak boleh, asalkan ada tulis perkataan klinik je, dia pun naik lebih kurang 10 unit lagi, 10 mm mercury, tak pasal-pasal. Kalau you dekat rumah cuma borderline, you pergi hospital, pergi klinik, dah jadi blood pressure. Habis tak pasal-pasal, doktor bagi ubat lah. You kena makan ubat yang tak sepatutnya makan ubat. Yang ni saya tak benarkan. You kena tengok yang paling rendah result you. Sebab you punya blood pressure tak akan nak tipu you. Dia tak akan nak lawan dengan klinik ke, nak lawan dengan doktor mana ke. You adalah tetap you. Jadi yang paling rendah lah diiktiraf sebagai you punya real blood pressure. Berarti dalam keadaan yang you paling tenang, paling tidak risau. Itu dipanggil white coat syndrome. Tengok benda orang pakai white je ataupun doktor punya uniform je, dah lain macam. Okay. Lepas tu ada pula satu jenis lagi yang macam ni. Kat rumah you tinggi, tak, kat rumah you buat sendiri semua tinggi, you pergi hospital dia jadi rendah. Macam? Ada tak kes-kes macam tu? Jarang, tetapi boleh berlaku. Berarti dia opposite. Dia panggil mask high blood pressure. Mask maksudnya diselindung ataupun ditutup, iaitu dimaskerkan. Waktu di rumah dia terbuka sebab you tak takut pada siapa, ataupun you relax, ataupun mungkin you buat sendiri tinggi, tetapi ada kes-kes bila sampai hospital jadi rendah. Ini pun nak kena discuss dengan doktor you. Seterusnya, of course lah, waktu mana you ambil you punya blood pressure very important. Kalau selalu you ambil belah pagi, teruskan setiap kali ambil belah pagi. Tak boleh hari ni pagi, besok petang, lusa nak ambil malam, no. Same time, all the time. Selalunya blood pressure paling rendah ialah belah malam. Okay, sewaktu, of course, waktu you tidur lah paling rendah. Masa dah mula bangun tinggi sikit, tapi bila nak datang tengah hari, itu masa yang paling tinggi. Kalau nak tinggi betul lah, bila petang dia turun balik. Faham? So terserah pada you masa mana nak ambil, ataupun setengah orang nak ambil sekali pagi, sekali petang pun boleh buat 2 kali sehari, tak ada masalah. Tapi jangan buat tiap-tiap 1 jam atau tiap-tiap 2 jam. Itu menyebabkan you stress dan you punya result tu tak boleh pakai. Okay, terlalu tinggi ataupun mungkin naik turun. Okay. Cuaca, kalau nak ambil, kalau selalu belah ataupun you ada bilik yang sentiasa ada aircon, temperature sekian, you ambil sama dengan suhu yang malam semalam punya. Tiap malam katakan 24 degree centigrade, you ambil 24. Sebab apa? Didapati kalau di negara-negara sejuk dan panas, ada winter dan ada summer, ada perbezaan. Masa dia sejuk ataupun really cold lah tempat atau bilik dia tu, pressure dia boleh naik berbanding dengan temperature yang agak panas ataupun suam-suam panas tu yang biasa-biasa kan, tak ada aircon semua tu,
tak berapa tinggi blood pressure. Ini pun mainkan peranan. Tidur kalau tak cukup, tak payah you risau sangat. Tetapi kalau blood pressure tu, maksud saya tak risau sangat macam ni. Kalau blood pressure tu dah ternaik 5mm mercury, nampak you memang tak cukup tidur semalam, tak risau tu sebab you tahu, sebab you tak cukup tidur. Faham? Dan maksud saya juga, kalau tidur ni tak cukup selalu sangat, maka you punya yo-yo effect pun akan jadi selalu juga. Okay? Over the counter ubat-ubat yang selalu you beli sendiri, seperti ubat sesama cough and cold, ubat-ubat yang maksudnya beli kat farmasi sendirilah. Kalau masa you makan ubat-ubat tu, blood pressure you lari daripada kebiasaan, cuba check balik dengan pharmacist you. Adakah betul ubat ni dia lupa nak kata ada masalah blood pressure meningkat ke menurun ke? Faham? Memanglah orang kata jangan ambil selepas exercise. Bodohlah kita kalau kita tengah exercise berhenti tak sampai 5 minit dah ambil blood pressure. Tak pandai langsung lah tu. Mestilah kita kena cool down tu tak. Tapi ada juga orang terambil dan dia panik, dia risau. No, memang blood pressure naik masa you exercise atau lepas berhenti exercise. Lagi satu, berat badan kalau terlalu tinggi pun tak adil lah kalau you terus makan ubat tanpa menguruskan badan dahulu. Cuba turunkan BMI tu daripada 30 ke atas kepada 30 ke bawah. BMI, Body Mass Index, selalunya ada beza orang yang atas 30 dengan bawah 30 Body Mass Index. So ambil masa you bawah pada 30. Okay. Satu lagi, siapa yang tengah full bladder, tak payah ambil blood pressure masa tu. Pergi kencing dulu, ataupun tengah apa orang panggil sembelit. Tahu sembelit? Tak boleh buang air besar dah dekat 2 hari. Masa 2 hari ni tak usah pakai blood pressure you tu, sebab kadang-kadang dia boleh meningkat tak pasal-pasal. Faham? Of course kalau you ada tengah penyakit lain, you tengah demam, tengah inilah masalah-masalah COVID semua ni, tolong ambil juga blood pressure tu. Itu nak handle masalah virus tu. Tapi dari segi yang kita cerita malam ni, result tu mungkin tak orang kata apa, tak kemas, tak rapi. Lagi satu, kalau you suka makan tyramine food, tyramine ni dia keluar dalam makanan-makanan yang dah busuk sikit ataupun dah macam jadi keju. Atau keju kan yang telah diperam, makanan-makanan tu ada tyramine. Makanan seperti daging-daging yang telah diproses, pernah tengok kan yang digantung-gantung tu, ataupun yang telah digaramkan semua tu, ataupun makanan yang dah nak basi. Kalau basi pun you makan, memang cari naas lah. Itu pun memang kalau terlepas masuk, kalau jaga elok masa tu, jangan buat apa-apa lagi. Blood pressure you tunggu kalau dia tak ada, you ada food poisoning apa-apa, baru boleh ambil. Kalau you ada masalah senak perut, masalah kembung ke, makanan tu jadi berangin ke, jangan ambil blood pressure itu. Maksudnya blood pressure tu tak accurate. Ambil juga supaya you berhati-hati. Tapi kalau dia terlalu naik, terlalu turun tu, ini disebabkan oleh ada ubat-ubat seperti antidepressant, pun boleh menyebabkan you blood pressure jadi huru-hara. Last kali, walaupun saya benarkan you ambil kopi, tapi setengah orang dia allergic, bukan allergic, dia sensitif pada kopi ni, boleh membawa dia sampai tak boleh tidur ataupun dia berdebar-debar. Yang ni kalau you ambil blood pressure juga, masa kena caffeine yang you allergic tu tak sesuai. So jangan ambil masa ada pengaruh caffeine lagi dalam badan you. Alright, sekarang macam hari tu juga saya dah bagi tahu apa you nak kena buat. Nombor 1, tidak kita nak lupakan kepada tidur tengah hari tadi. Cuba acahkan tidur tengah hari, tengok beza tak. Okay, bagi mereka yang boleh lah, kalau you rasa menyusahkan kerja you, mungkin masa hari cuti saja. Okay, tapi kita ni yang ramai, ada juga pengikut kita yang tak ada pergi office kan. You belajarlah tidur tengah hari, tengok kalau blood pressure you tak stabil. Kalau stabil, tak mau tidur pun tak apa. Nombor 2, tadi kita cerita tentang potasium. Makanan last kali nanti ialah yang saya akan cerita ialah makanan yang tinggi potasium, kena ambil sampai 4,700 mg. Bersamaan dengan magnesium pun kena tinggi. Okay.
So saya habiskan lah, saya tulis. Bahkan you dah copy hari tu. Potato, ingat tak? Ubi keledek, ingat tak? Okey, ubi keladi, beet top, beetroot punya sayur tu yang atas tu. Lepas tu fish, kalau hari-hari cuti dengan telur kampung. Okey, fish yang bersih. Macam kat Pahang baru ni, katakan you cari patin yang daripada sungai yang bersih tu. Wah, dapat ikan lemak macam tu, hari-hari cuti 2 kali seminggu, tibai. Okey, lepas tu lentils, ataupun nak ambil dals, ataupun parpu, ataupun atau banana boleh, tomato, kacang peas, carrot, oats, semua sayur-sayur yang rangup dan menghijau, very good. Buah-buahan yang berwarna-warni, yes, avocado, garang bukit kan, untuk kita minum air tu, kacang-kacang, bejirin, mentimun, labu, semua jenis labu, terutama sekali labu siam atau labu air tu, very good. Garlic tu apa? Bawang putih kan. Lepas tu celery dan celery, dua-dua boleh. Terutama sekali celery, saya sampai buat satu lecture on celery pun. Minum, kalau tak mau celery, saya kata apa? Air bali. Okey, tapi ini lebih kepada untuk apa? Untuk potasium. Yang tu lebih kepada untuk buah pinggang. Buah belimbing, okey, belimbing bintang tu, belimbing segi, buah orange, okey, asalkan ada citric acid tu, limau-limau, okey, lemon ke, dan last kali melon, rock melon dan sebagainya. Okey, so mineral potasium dan magnesium amat mustahak untuk selesai. Kalau you boleh buat tu. Dan nombor 2 ialah vitamin D3K2. Telah dikenal pasti, bukan omong kosong lagi dah. Memang siapa yang tak cukup D3K2 siap, okey, memang menjadi masalah. Nombor seterusnya ialah omega 3 cun. Kebetulan kita ada DND 369, alhamdulillah. Saya bersyukur sangat sebab dua-dua ni kita ada. Santera untuk D3, omega D3 dengan K2 lah kan, semua tu satu set. Lepas tu omega 3. Lepas tu ada dulu orang tanya saya CoQ10 boleh ke tak boleh, dia dah terbeli. Boleh. CoQ10 salah satu daripada yang menstabilkan blood pressure juga. Okay, alright. Lepas tu of course lah, you kena jaga diet you kena jaga lifestyle you, tidur, stress, exercise, semua tu tak cakap lah kan. Kuruskan badan, make sure you belajar bernafas, dan of course ujung-ujung sekali kita tutup cerita dengan Allah terapi. Sebab dalam keadaan yang saya mula tadi dengan kortisol, iaitu stres, tak ada lain cara yang lebih orang kata apa, lebih terbaik daripada Allah terapi. Yang tu saya kira you semua dah tahu macam mana nak gunakan sembahyang, Quran, zikir, selawat, dan mentelaah buku-buku agama sesekali, supaya you mentelaah tu dengan lebih fahaman daripada cuma baca sebagai parrot saja. Dan sebab tu saya terlalu teruja malam ni dengan kalullah tu, dengan tidur tengah hari tu. Dan saya selalu mengatakan kalau Rasulullah SAW tu, bila dia baginda buat sesuatu tu, kalau dia tak explain, tak apa, kita ikut je dulu sampai ada sains yang dah membuktikan. Terima kasih kerana sudi join saya pada malam ni. Saya mengharapkan kita dapat gambaran yang jelas, dan kita kena buat sesuatu. Ada waktunya, kita jangan terlalu nak ikut-ikut sangat. Kita masih boleh berlawan dengan cara yang natural, lawan dulu, ya. Kalau masih lagi dia tak turun blood pressure tu, terutama sekali yang result tinggi tu, dan kalau dia punya naik turun tu jauh sangat perbezaannya, tak payah saya suruh you try dulu, pergi jumpa doktor dulu. Apa pun jumpa doktor dululah, lebih senang. Okey. Kalau ilmu dia lebih daripada yang kita cerita pada malam ni, alhamdulillah. Kalau kurang sikit, kalau dia tak tahu, mungkin jangan kita kecilkan doktor. Kalau dia lebih ilmu, you ambil. Kalau kurang, you jangan kata apa-apa. Faham? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi.
Saya lupa, ada benda macam saya lupa. Saya lupa nak kata saya doakan dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Ini tujuan hidup kita tahu, jangan lupa. Ini juga membetulkan kita punya blood pressure. Dan kalau lagi satu yang lebih menyelamatkan kita ialah lepaskan. Let go and feel good all the time. Itu rasa macam tak complete ni malam ni. Okey, terima kasih. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?